thumma ta'ammal nuqtatan ukhra wa hiya aslul usul wa hiya ma zakara anna ba'da as-salihin qal li ba'di asyakhi awsini biwasiyatin faqal usika biwasiyatillahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Qauluhu ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Tengok. Jadi thumma ta'ammal, kemudian engkau perhati apa makna thumma, ai ba'da an arafta gitu, ba'da an arafta al-asl al-awwal gitu. Thumma ai ba'da an arafta annal asl al-awwal, selepas daripada engkau mengenali dah daripada asal yang pertama, ialah asal kita nak beribadat dan beramal tu kena taufid dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Atwana thumma ai ba'da an arafta apa ba'da an arafta al aslal wala apa ni tak sini. Thumma ai ba'da an arafta al aslal awwala, akan asal yang pertama dan pokok pertama. Ta'ammal, hendak perhatilah engkau ya ayyuhar rajul, engkau perhati pula akal lesi pula nuqtatan ukhra, akan faedah yang lain pula. Tu nak nuqtatan dengan makna ai faidatan ukhra, yakni akan faedah yang lain pula. Engkau perhatilah. Faedah yang lain pula daripada asal yang pertama, mai dengar pula faedah yang kedua ataupun faedah yang lain pula. Wahia, dan ia nuqtatun ukhra tu sebagai jumlah muqtaridah tu. Wahia, dan ia nuqtatun ukhra aslul usul, ialah kena kepada pokok juga bagi segala usul-usul, bagi segala tunah-tunah dan tunyanya. Gapo dia nuqtatan ukhra ni, asal bagi segala asal ni, pokok bagi segala pokok, tunya bagi segala tunya ni. Wahia, dan ia nuqtatun ukhra ni madzakara, baca madzakara bukan mazakira tu, tak ada mazakira. Bagi dia sebut salah tobok, bukan salah musannif, bagi dia mau salah. Wahia, dan ia nuqtatun ukhra madzakara, ialah barang, ialah perkataan, ma'ai minal qawli, ialah perkataan zakara yang telah menyebut. Salatan ma zakara ai ma zakarahu, ai bagi ma tahzah. Ma zakara ai ma zakarahu, bagi yang telah menyebut akan dia akan barang. Hafa'i bagi zakara. Anna ba'das salihin, akan separuh dan setengah daripada orang-orang yang soleh mereka itu dulu, orang-orang yang baik amalannya, yang comel amalan, setengah daripada orang yang comel amalan, yang baik amalan. Dia kata kan, qul, berkatalah ia ba'dus salihin, domai tak molek. Qal, berkatalah ia ba'dus salihin, kata-kata li ba'di asyakhihi, bagi setengah dan separuh daripada tok gurunya, tok guru bagi ba'dus salihin. Jadi ba'dus salihin tu ya ada kata. Ni musannif kita nak cerita suruh perhati daripada noktah yang lain pula, asal bagi segala usul. Yang keduanya ada setengah daripada orang soleh dulu, orang baik-baik dulu orang soleh dulu, masya-Allah deh. Dia kata bagi tok guru, dia kata nah, au sini, ni orang molek ni, au sini, hendak pesan oleh engkau ya syekhi, minta engkau pesan lah. Supaya kita lah nak tubik pondok ke, pergi jumpa dengan tok guru pesan kat hamba sikit, mau nak klik duduk rumah ni, minta tok guru pesan lah sikit kat hamba ni, nak duduk lagu mana, pesi mana, tok guru pun pesan lah, mau klik rumah, jangan duduk tinggal lah, benda duduk buat di pondok tu, amalan semaya jemaah, wirid-wirid, jangan duduk tinggal. Tu tok guru pesan kita. Pani ba'dus salihin yang minta pada tok guru, pesanlah dia sikit, wasiat dia sikit, tausiah dia sikit. Maka tu kata nak, au sini, ni ba'dus salihin kata, au sini, fi'amah tu. Au sini, hendak mewasiatlah engkau ya syekhi, hendak engkau pesanlah akan daku ya syekhi, ni akan daku, yakni akan ba'dus salihin, mintalah pesan akan daku ya syekh.
Dah. Pesan-pesan biwasiyatin dengan satu pesan ni, satu wasiat. Boleh wasiyatin tu masdar marah tu. Dengan satu pesan ni tak apa dah. Jadi ba'du salih minta untuk guru pesan ke dia. Sebab tu kita kena minta semua pesan ni tok guru dah kan. Pergi jumpa tu pesan lah gapo mau nak buat ni. Amalan gapo nak duduk lah mana. Kena minta lah pesan ni. Dah, baru kita berdekat minta pesan dah. Biar pesan minta doa nanti. Kita ya doa. Dah. Ni kita pergi jumpa tu jangan duk rugi lah. Jumpa tu pesan lah gapo tu nak pesan pada Allah. Lepas tu minta doa kat Allah sikit berkat dalam ilmu. Jangan duk rugi. Pergi jumpa untuk guru tua, minta dia pesan gapo yang dia nak pesan kita. Jadi pesan tak serupa. Tok ini kata mu semaya rajin deh, maya yang hidup tinggal. Tok ni kata mu selawat jangan tinggal. Ada satu masa ataupun sehari-hari tu 3 kali, 4 kali tak apa dah. Tok ni pesan. Tok ni pesan tu mu kena ikhlas. Tok ni pesan kata dia tak nah, pesan ni tu tak serupa belaka guru saat ni tu. Semua tu duk melikau dalam agama belaka. Faqal maka kata ba'du asyakhihi kata oleh setengah daripada tok guru bagi ba'di salihin. Dia kata nah usika ni apabila meminta pesan ni aku nak pesan lah pada engkau ba'du salihin. Tok guru kata usika fi imdari aku berpesan akan dikau ba'du salihin ataupun ya muridi aku nak pesankan dikau biwasiyatillah dengan pesan ni Allah. Allah mana sifat? Rabbil alamin, ai murabbil alamin. Tafsir itu. Aku nak pesan akan dikau ya muridi, ya talibi, hei pelajarku, hei muridku dengan pesan ni Allah. Allah pesan mana? Tuhan mana? Rabbil alamin, ai murabbil alamin ataupun murabbil alamin, mudabbiril alamin. Hak tulah belaka. Tuhan yang mengkaka, yang mengatur ia akan sekalian Allah. Aku nak pesan ni supaya dengan Tuhan itu pesan. Tuhan pesan lah mana? Tuhan yang mengkaka dunia, yang mengkaka ke alam ni. Ya pesan-pesan lil awwalin bagi orang-orang yang telah lalu. Bagi orang yang telah lalu nah, orang yang mula-mula dulu. Orang yang al-awwalin daripada tu ada umat Nabi ada, daripada Nabi Nuh umat Nabi Nuh. Tuhan pesan pada orang-orang dulu, orang lama tu. Wal akhirin dan orang-orang yang terkemudian. Tuhan pesan lah mana kepada nabi-nabi dulu, kepada rasul-rasul dulu, kepada orang-orang yang lalu dan orang kemudian. Qauluhu ta'ala. Ni pesan ni pesan ni Allah kepada orang-orang yang lalu, orang yang dulu-dulu, orang yang kemudian. Qauluhu ta'ala bermula perman Allah Ta'ala. Ni soalan jadi pesan ni qauluhu ta'ala ni sebagai katanya jadi apa ni kalau kita tengok mari jumlah ni jadi maf'ul usika aku pesankan dengan wasiat Allah. Apa wasiat Allah? Qauluhu ta'ala tu bada pada kata wasiyatillah, bada situ. Apa pesan Allah bagi orang-orang yang lama, bagi orang-orang yang dulu dan orang kemudian? Qauluhu ta'ala ialah perman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan perman ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ni Tuhan pesan ni orang dulu-dulu daripada Bani Israel, daripada Fuq Nasara, daripada orang umat-umat dulu tafsirna walaqad dan hanya sungguhnya Tuhan kata wasaina telah berpesan oleh kami yakni Allah alladzina utul kitab akan orang-orang yang telah diberi akan dia gitu. Alladzina utu walaqad wasaina sesungguh telah berpesan oleh kami alladzi akan orang-orang mana? Utu yang telah diberi akan mereka itu akan alladzina beri apa? Al-kitab akan kitab Allah. Jadi utu waw dhamir jamak tu dia panggil maf'ul yang pertama
tapi pindah gi jadi naib fa'il. Fa'il bagi tu hazah, fa'il bagi utu hazah. Ialah klik kepada Allah. Waw dhamir jamak dikatakan maf'ul pertama, maka gantikan fa'il jadi ke? Jadi naib fa'il. Nah, orang panggil naib fa'il tu hazah kama dia maf'ul pertama, maka paling gi jadi naib fa'il. Al-kitabah tu maf'ul dah tak molek. Karena utu ni orang panggil muta'addi dua maf'ul. Alladzina utu, yang telah diberi akan dia, akan allazi oleh Allah, al-kitab, akan kitab Allah. Aku pesan kepada orang-orang yang telah lalu, orang yang aku sudah berikan kitab itu, Tuhan pesan, min qablikum, sebelum daripada kamu, hei ayyuhal mu'minun, orang-orang dulu daripada Bani Israel, daripada Yahudi, daripada Nasara, aku pesan pada mereka yang sabit belum pada kamu. Pesan ke? Wa iyyakum, dan akan kamu juga supaya juga orang kamu dia. Orang Yahudi, ahli kitab, Nasara lagi pula Yahudi, kami pesan kepada mereka, kami royak pada mereka, Tuhan kata, dan kamu sendiri, ya, tengkullah. Orang panggil antikam ni bukan an amin asal. Orang panggil an mufassirah. An nak tafsir, nak hurai, nak menyata pesan ni Tuhan kepada orang dulu. Gaponya awasaina? Tu Tuhan tu Allah tak nak pesan dia. Tuhan kata kami pesankan orang-orang yang sudah diberikan kita, yang sabit sebelum pada kamu, dan kamu sendiri. Gapo pesan ni Tuhan? Anittaqullah. An bos itu, an sini dia panggil an mufassirah. Nah, an nak tafsir tu pesan ni Tuhan. Gapo Tuhan pesan? Anittaqullah. Yakni takwalah oleh kamu alladzina utul kitab. Hei orang-orang diberikan kitab, mu takut Allah akan Allah. Tuhan pesan menoningnya kepada orang-orang yang telah lalu daripada kamu, hei orang beriman. Orang Yahudi dulu, Bani Israel, kaum bagi Musa dan kaum bagi Nabi Isa. Tuhan pesan suruh takut Tuhan. Jangan lupa Tuhan, kena ingat Tuhan, takut Tuhan, buat apa yang dikita dan ditinggal apa yang dilarang. Tengok kita kata Ashabul Kahfi, dia masa umat mana? Kaum mana? Kaum Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi kita ni bertekahnya orang panggil berapa tahun? Bertekah dan tak turun wahyu di antara Nabi kita dengan Nabi Isa ni 7-800 tahun. Kama dia celah-celah tu umat saat ni tu orang panggil jadi mecih, pecah cih. Selerak lepas ada Isa diangkat naik kepada langit, umat kau sari kau sesat, kau sari kau sesat, maka ketika tu ada Ashabul Kahfi saja orang beriman pada Allah dah kan? Kita tengok satu. Qultu, berkatalah uli aku musannif, ana tu mentakkid dhamir muttasil, qultu lah. Alaisallahu ta'ala, adakah tidak ada Allah Ta'ala tu? A'lamu ay alimun, a'lamu akan mana alimun, mengetahui ia Allah. Adakah Allah Ta'ala tak tahu? Gitu. Alih persoalan. Bukan Tuhan tahu dah pada azali. Ni sebagai persoalan untuk nak takrir, untuk nak menetap lagi musannif soal kita. Adakah Tuhan tak tahu? Tuhan tahu pada azali lagi dah. Pada ilmu dia lagi dah. Tapi tanya ni sebagai pertanyaan nak menetapkan ke dalam hati-hati kita. Hamzah tika ni panggil Hamzah istifhami taqriri. Alaisallahu ta'ala, adakah tidak ada Allah Ta'ala itu? A'lamu ay alimun, mengetahuilah ia Allah. Tuhan tak tahu kah? Tak tahu kah Tuhan ni? Bisalahil abdi, dengan nak membaik akan hamba. Tuhan tak tahu kan nak baikkan seorang hamba ni? Persoalannya, min kulli ahadin, daripada tiap-tiap seorang manusia daripada hamba tu, Tuhan tak tahu ke amal gapo, benda gapo untuk nak jadi baik bagi hamba, untuk nak jadi molek bagi hamba. Tuhan tak tahu ke? Allah, Tuhan tahu dah. Tapi nak ayat kata persoalan tanya Tuhan tak tahu ke masalah perkara gapo, sifat gapo, benda gapo nak wi hamba tu jadi baik. Mbah ke Tuhan tahu tak? Jawab, bala. Mbah ke Tuhan tu tahu. Supaya nilah alaihissallah, adakah tidak Allah bi ahkamil hakimin, dengan sebijak-bijak orang menghukum? Jawab, bala. Mbah ke Tuhan itulah sebijak-bijak orang menghukum. Alaihissallah, adakah tidak Allah bi ahkamil hakimin, dengan sebijak-bijak daripada orang hukum? Mbah ke jawab, bala. Supaya sini alaihissallahu ta'ala a'lama, jawab tak? Bala. Bokeh Tuhan tu tahu. Apakah benda hak Tuhan nak wi seorang tu jadi baik. Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan sangat-sangat tahu benda gapo hak nak wi hamba ni jadi baik. Nak wi gapo pada hamba ni jadi beruntung. Nak wi gapo hamba ni jadi tinggi. Nak wi gapo hamba saat ni terjadi lebih. Tuhan tahu.
Dah. Awalaisa huwa, adakah tiada ia Allah an sahalahu, orang terlebih menganaki kebaikan lahu baginya bagi hamba. Bukan Tuhan ni bukan orang yang kanak nak amal saat ni tu dah. Tuhan tu nak kanak kita nak jadi baik bagi hamba. Bukan Tuhan ke orang yang kanak nak hamba tu jadi baik. Tu ansaha, nak menasihat ia, nak mengajar ia, nak wi benda yang terlebih baik baginya bagi hamba. Ansaha yang menganak kita nak wi kebaikan bagi hamba. Tuhan tu begitu dah. Adakah Tuhan tak ada kanak kita begitu? Wa arhamah, dan Tuhan saat ni tu bukan orang yang terlebih kasih sayang dan kasihani baginya bagi hamba. Wa arhama ailahu, baginya bagi hamba. Wa ardafa wa arafa, dan terlebih lemah lembut. Deh, Tuhan tu bukan orang yang kanak kena buat baik kepada hamba ko. Tuhan ni bukan selebih-lebih orang kasihani pada hamba ko. Tuhan ni bukan selebih-lebih orang yang mahalusi min kulli ahadin, daripada tiap-tiap seorang. Jawab atau bohke, Tuhan ni lah orang yang sangat-sangat halusi dengan hamba. Tuhan ni juga orang yang sangat-sangat kasihani pada hamba. Tuhan ni juga orang yang sangat-sangat kanak kena buat hamba tu baik. Lepas tu tanya sebagai nak meletaklah hati kita. Supaya kita tanya, ibu kita ya kita kasih sayang kita dah. Tuhan lebih kasih sayang lebih pada ibu dan ayah. Tuhan dengan leher kita dekat. Tuhan lebih dekat daripada leher kita ni lagi. Ni, orang dekat kita dekat dengan kita duduk lagi kita. Jawab kata leher hak dekat dengan kita duduk lagi kita. Tuhan lebih dekat pada tu lagi pada kita. Deh. Tuhan tu lebih nasihat bagi hamba. Tuhan tu lebih kasihani bagi hamba. Tuhan bangga sangat-sangat halusi bagi hambanya. Dah. Walau kanat fil alami, dan jikalau adalah pada alam ini Syafawi Harif, dan jikalau kata buh katalah kata kana walau kanat fil alami, buh kata jikalau ada di dalam alam ni, dalam dunia ni, di bawah hukum langit ni, khaslatun, ada satu perkara dan satu sifat. Ia khaslah ni, satu sifat ni, aslahu, yang terlebih baik lil abdi. Ada lagi satu sifat lebih pada sifat takwa selain daripada sifat takwa ni. Ada satu sifat lebih daripada sifat takwa untuk hamba. Apakah itu bersabda walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Tuhan pesan orang dulu, orang Yahudi, orang Nasara, orang Bani Israel dengan takwa pada Allah. Tamat dia Musa dia kata katanya ada sifat lain lagi, perkara lain lagi dalam alam ni lebih daripada sifat takwa. Untuk nak baik bagi hamba lebih pada sifat takwa lagi. Wa ajma'u, dan terlebih menghimpun ni. Ada sifat yang lain lagi terlebih membaik bagi hamba dan terlebih menghimpun, mengumpul lil khairi, bagi kebajikan untuk hamba. Ada satu sifat yang lain lagi terlebih menghimpun untuk hamba saat itu boleh kebajikan. Wa a'zamu lil ajri, dan terlebih besarlah ia bagi pahala. Ada sifat lain lagi untuk hamba nak dapat pahala yang besar, pahala yang banyak. Ada satu sifat lain lagi. Wa ajallu fil ubudiyah, dan maha agunglah ia satu sifat yang lain daripada takwa ni. Fil ubudiyah, pada mengabdikan hamba pada Allah. Ada lagi. Wa a'zamu, dan terlebih besar sifat lain pada takwa ni untuk hamba ni fil qadri, pada peringkat dan martabat. Ada sifat yang lain lagi besar pada takwa, boleh hamba naik kepada peringkat yang tinggi untuk Allahnya. Wa aula bil hali, dan terlebih utama dengan kelakuannya. Ada sifat lain pada takwa lebih tinggi daripada takwa, lebih nasihat bagi hamba, lebih kebajikan bagi hamba, lebih menghimpun kebajikan bagi hamba, besar bagi pahala dan maha agung pada beribadah. Ada lain pada takwa wa anjahu fil ma'ali, dan pula terlebih berjaya atau anjahu terlebih berjaya dan najah fil ma'ali, pada tempat kembali dia kepada akhirat. Ada satu sifat lebih pada takwa lagi apabila seorang nak kembali pada Allah, nak kembali pada akhirat, sifat ni lebih pada takwa lagi.
Deh kata aslahu lil abdi ajma'u lil khairi a'zamu lil ajri ajallul fil ubudiyah. Takluk tanazu'. Takluk tanazu'. Kata ada satu sifat walau kanat fil mali fil alami khaslatun hiya aslahu lil abdi. Ada satu sifat, satu perkara lebih pada takwa, lagi pula boleh membaik bagi hamba. Wa ajma'u lil khairi wa a'zamu lil ajri wa ajallu fil ubudiyah. Dah terlebih baik bagi hamba, terlebih pun orang panggil takluk tanazuk semua. Min tu orang panggil takluk tanazuk. Bos kita takluk duk berebut-rebut pada amir berbilai-bilai. Jadi takluk pada aslahu, takluk pada ajma'u, takluk pada a'zamu, takluk pada ajalu. Terlebih baik bagi hamba, terlebih mengumpul kebajikan bagi hamba, terlebih besar bagi pahala min hazihil khaslati, daripada ini sifat takwa. Daripada ini sifat nak allati hiyat taqwa, yang allati ialah takwa. Ada sifat lain lagi boleh jadi baik bagi hamba, ada sifat lain lagi boleh mengumpul kebajikan banyak bagi hamba lain pada takwa. Lagu Hanawi kalau buh kata dalam Allah ni ada sifat lain yang lebih lagi pada takwa, lankana jawab laukanat fil alam khaslatun. Bukan tahu fardu takdirnya ada sifat lain pada takwa, boleh membaik bagi hamba, boleh membaiki bagi hamba, boleh mengimpun bajikan. Lakana nascaya ada Allahu Ta'ala, nascaya adalah Allah Ta'ala ni amara biha, menyuruhlah ia Allah, mengtitahlah ia Allah biha, dengan dia, dengan al-khaslati. Nasi Allah Ta'ala akan suruh hamba tu bersifat dengan sifat al-khaslah yang lain pada takwa itu. Tuhan menyuruh dan mentitah lagi pula ma'arah ibadahu, akan segala hamba-hambanya, hamba Allah. Nasihat Tuhan akan suruh hamba-hamba yang bersifat dengan sifat lain pada takwa itu. Kalau ada sifat yang lain pada takwa tu lebih pada takwa, nasihat Tuhan akan suruh hamba-hamba bersifat lain pada sifat takwa. Wa ausa, dan lagi pula Tuhan akan berwasiat, akan berpesan ya Allah khawassahu, akan orang-orang yang lebihnya, yang lebih bagi Allah. Orang lebih-lebih, hak yang bersifat lebih-lebih, hak martabat yang lebih-lebih di sisi Allah, Tuhan akan wasiat bersifat dengan sifat ni lah. Wasiat bidzalika, dengan dimakan itu, dimakan mana? Fi zalika, pada dimakan itu. Dimakan mana weh? Tu dia. Tuhan akan suruh bersifatnya nabi zalika ay al-mazkuri minal aslahi wal aula lil abdi, yang tersebut daripada membaikkan bagi hamba, menghipung kebajikan lagi pula aula terlebih utama bagi hamba. Nasihat Tuhan akan suruh orang lebih-lebih daripada hamba Allah Ta'ala suruh bersifat dengan sifat tu, tapi Tuhan tak suruh. Suruh bersifat dengan takwasa. Kerana takwa tak ada dah sifat yang paling lebih. Dikatakan sifat yang pokok, sifat yang memduha, yang Allah Ta'ala kenal sekali, dan Allah Ta'ala wasiat pada orang lalu-lalu dan orang yang telah lalu, orang yang dulu-dulu dengan takwa. Tapi kalau ada sifat yang lain lebih, nascaya Tuhan akan suruh hamba dia bersifat dengan lain pada takwa. Ni tak ada dah sifat lain pada takwa, nak lebih pada takwa. Kerana Tuhan saat ni tu akan menyuruh hambanya dan pula wasiat pada orang-orang lebih dengan dimakai sifat likamali hikmatihi, kerana kesempurnaan bagi hikmatnya. Rusianya rusia Allah, kerana sempurna hikmatnya, hikmat Allah. Wa sa'ati rahmatihi, dan luahnya bagi rahmat Allah. Luah sangat rahmat Allah Ta'ala, luah. Rahmat Allah teluhlah kau. Dosa teluhlah rahmat. Karuk teluh rahmat. Kalau Tuhan tak ada rahmat, hancur lama dunia ni. Tapi rahmat Tuhan tu orang panggil dapat menggelar. Ni dosa ni sia duk berzina, minum arak, duk buat karuk, toli, tak semaya, tak baik majudi. Semua rahmat tu akan melubungi, akan katuk benda ni. Sebab Tuhan sifat kasihani, kasih belah dengan rahmat yang amat-amat luas, meneluhkan belaka dengan dosa, dengan karuk, dengan jahat hamba-hambanya, maka teluh di dalam rahmat ni belaka. Kalau Tuhan tak ada rahmat, nasihat hancur lebur lama dah dunia ni, dah kan? Sebab rahmat Tuhan tu luas. Kalau kita misal dosa manusia semua di atas muka bumi ni,
hak berzina tak berhenti, hak tak semaya banyak mana, hak minum arak banyak mana, hak kufur dengan Allah tak berimi di mula-mulanya ana. Tapi bandingnya semua benda tu seolah kata air laut tu rahmat Tuhan. Kasihani Allah, kasih sayang Allah supaya dengan air laut. Dosa kesilapan manusia semua 2-3 titik yang turun di dalam laut. Maka nak pecah ke, nak berubah ke air laut tu? Jawab kata tak berubah. Sebab air laut luar. Maka dosa 2-3 titik yang semua manusia duk salah Tuhan, duk silap dengan Tuhan, deraka Tuhan, bandingnya supaya air dakwah hitam turun di dalam laut 2-3-4 titik. Maka air laut tu nak berubah? Jawab tu tak berubah. Sebab luas sangatnya rahmat Allah Taala. Falamma awsa bihazihil khaslatil wahidah, maka tak kala mewasiat Allah, berpesan ia Allah bihazihil khaslatil wahidah, dengan ini satu sifat, satu perkara al-wahidah, yang tunggal ia. Apa yang tunggal? Ia allati hiya gini apa? Al-khaslatil wahidah hiya taqwa, yang dikatakan takwa itu. Tuhan pesankan hamba-hamba yang telah lalu daripada umam as-sabiqah, daripada al-awwalin wal akhirin. Allah Ta'ala wasiat dengan ini satu perkara, satu sifat yang tunggal, ialah taqwa allati hiya aslul usul. Dia tu dikatakan pokok bagi segala pokok. Untuk seorang nak beribadat, nak pergi kepada jalan Allah, ia kena bersifat dengan sifat taqwa ini. Wa jama'a, dan menghimpun ia Allah Ta'ala al-awwalina wal akhirin, akan orang-orang yang lalu, orang-orang yang telah lalu, wal akhirin, dan orang-orang yang terkemudian, min ibadihi, daripada segala hamba-hambanya, hamba Allah. Allah Ta'ala menghimpun, mengumpul semua orang dulu-dulu, orang kemudian tu, fi zalika, pada dimakan itu, zalikal amri bit taqwa, pada dimakan mentitah Allah Ta'ala suruh bersifat dengan sifat taqwa. Tuhan suruhkan hamba yang telah dulu, orang-orang yang dulu, orang yang kemudian, yakni suruh taqwa kepada Allah Ta'ala saja dah. Kerana sifat taqwa tu sifat yang lebih. Kalau dah takwa seolah ada permata lu'lu', permata belia yang duk lak di dalam hati seorang. Apa bila seorang itu tak ada sifat takwa, maka seorang itu tak ada lah orang panggil berkilat di dalam hati. Ni kilatlah hati, cerahlah hati, maka dengan takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Orang yang takut Tuhan, orang ni selamat. Orang yang takwa pada Allah, orang ni dapat boleh jaga diri daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu tu mana? Melihara kamu. Apa melihara kamu? Jaga kamu. Dan apabila jaga, dia kena ada situ takwa kepada Allah. Jaga kamu, diri kamu, anak pinak kamu, isteri kamu, hidup dalam takwa kepada Allah. Wa qatasara, dan menyimpang ia Allah, dan mengikhtisar ia Allah Ta'ala alaiha, ay alat taqwa. Allah Ta'ala menyimpan semua sifat yang paling lebih di atasnya, di atas takwa. Menyimpan alim ta'annaha, mengetahui engkau, nascaya engkau mengetahui. Waqtasara alaiha, dan menyimpan ia Allah alaiha, ay alat taqwa. Falamma awsa bihazil khaslatil wahidah, jawab alimta, nascaya engkau boleh tahu, engkau boleh mengerti, engkau boleh mengetahui, annaha, akan bahwasanya at-taqwa ni al-ghayatu, ialah dikatakan tujuan dan matlamat dan kesudahan. Nak royak atas sifat takwa ni lah matlamat bagi orang beribadat pada Allah. Dan sifat takwa ni lah dikata tempat kesudahan bagi orang-orang nak menuju kepada Allah. Sifat takwa ni lah dikatakan kesudahan bagi orang nak menjalani kepada Allah. Wa itu al-ghayah. Apa al-ghayah? Yakni kesudahan dan matlamat dan pula akhir bagi orang nak menjalani kepada Allah dan nak beribadat pada Allah dan nak menuju pada Allah. Maka takwa ni lah sebagai kata tempat hujung jatuh dan ghayah kesudahan bagi orang beribadat. Ghayah mana? Allati la tajawuza anha, yang tiada boleh lepas, tiada boleh telajak dan tidak boleh melampaui anha, daripada allati al-ghayah sani. Kita nak lajak pada takwa tak boleh.
Makna kita nak lucu pada takwa tak boleh kita banding pon ni. Kita orang nak ngaji. Pas ngaji nak wijaya. Bolehkah lucu kita pada ngaji? Kita nak pandai ngaji. Kita tak sing ngaji. Tak boleh jadi. Kita saat ni nak ngaji wi aling nak pandai. Tak sing jaga. Boleh ada kan? Tak boleh jadi. Royah bagi orang jaga malam sahrul lai, berjaga malam. Inilah royah kesudahan matlamat bagi orang ngaji nak berjaya. Orang nak berjaya dalam ngaji, nak menuju dalam ngaji, nak berjaya dalam ngaji, nak sampai kita dalam ngaji, royah yang apa? Kesudahan matlamat, yakni sahrul lai. Kena berjaga malam, tidur kurang, makan kurang, berjaga malam, tengok kitab, belak kitab sampai berdini mata-mata. Tu orang panggil royah bagi orang ngaji. Royah bagi orang nak menjalani pergi kepada Allah. Dia nak takwa gapo, dia nak ibadat, nak sapa ke Tuhan, nak dia duduk dengan Tuhan, matlamat dia nak pergi ke Tuhan. Royah dia gapo dia? Ialah dengan takwa kepada Allah. Kalau lupakan sifat takwa dengan Allah, orang ni tak sapa pada tujuan ibadat dia. Tak apa. Kau ibadat kau ngarau. Kau ibadat kau tinggal semaya. Kau ibadat kau kecek mengarum, tak jadi. Ya orang kau takwa, sifat takwa ya kau tinggi, ya kau takut Tuhan. Dia takut Tuhan, ya tak kecek sia-sia. Dia takut Tuhan, ya tak buat benda silap. Dia takut Tuhan, ya tak mengupak kau orang. Dia takut Tuhan, ya tak tinggal semaya. Dia takut Tuhan, ya tak tinggal zikir. Sebab tu dengan takwa suti itu akan heret benda-benda kebajikan, menghipung kebajikan bagi hamba tu. Wala maqasida, dan tidak jenis tepat tuju. Tak ada jenis tepat maksud, tepat tuju dan menghadapi. Dunaha, selainnya, selain daripada takwa. Tak ada tepat tuju yang kita nak tuju sebenar pergi kepada Allah. Kalau selain daripada takwa, orang panggil kita cari tepat tuju tak kena. Apa kini ya? Kita nak menyok, dia cari lain pada pamnyok, temunyok. Nak ke menyok kereta solar ataupun DC, pergi cari lain daripada pamnyok, temu tak tujuan menyok kita nak. Pas ni kita nak pergi kepada Allah, nak hati dia Allah, 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 Allah. Dengar Allah, maka menangis. Tengok langit, ingat ke Allah. Tengok ning, ingat ke Allah. Tengok mutu jalan atas batas, ingat ke Allah. Tengok demo tu duk buat kerja, ingat ke Allah. Maka maksud kita, tujuan kita ni nak pergi mana? Nak pergi kepada Allah. Maka tujuan kita, kosak kita nak pergi pada Allah, ia kena ada sifat takwa. Nak lari pada takwa tak boleh. Itu dia. Wa annahu azza wa jalla, dan bahwasanya Allah azza wa jalla qad jama'a, sesungguh menghimpun ia Allah kullan nushin, akan tiap-tiap nasihat kanak kibai Allah, wa dalalatin, dan tiap-tiap pertunjuk ki Allah, wa irsyadin, dan tiap-tiap hidayah Allah. Kita bahasa dalam sikit. Jadi Allah Ta'ala menghimpun tiap-tiap penasihat, pengajaran, benda kebaikan, kanak kibaik, wa dalalatin, dan menunjuk ki Allah, wa irsyadin, dan menunjuk ki kepada jalan baik, wa tambihin, dan beri kesedaran Allah kepada hamba-Nya, wa ta'dibin, dan mengajar adab kepada hamba, wa ta'limin, dan mengajarkan akan hamba akan ilmu-ilmunya, wa tahzibin, dan nak membersihkan akan hamba fi hazihil wasiyati alwahidah, sabitlah ia pada ini wasiat yang tunggal, yakni takwa, anittaqullah. Sebab tu dah satu ayat lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah, muntakuklah ke Tuhan orang beriman, wa yu'allimukumullah, dan mengajarlah Allah Ta'ala akan kamu barang yang kamu tak tahu. Sebab itulah orang dia boleh sapa takwa pada Allah, Tuhan wi ilmu kasyaf pada dia. Ilmu ni orang lain tak boleh, dia boleh. Mana dia tengok dia ni? Ya ni baik ni. Tuhan wi kasyaf lah hati dia, nampak tengok muka dia cuma tak maya tak apa. Tuhan wi kasyaf dia. Tengok ya ni pesen ni. Hak tu orang tunggu hawi ilmu kasar tu aja. Sebab Tuhan kata dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa siapa dia yang takwa takut ke Tuhan, Tuhan ajar dia sendiri. Mana ayat gitu puak ni nak ajar apabila kita duk ngaji, kita buat amal, Tuhan kau ajar sikit. Sebab tu nak boleh ayat tu, supaya ilmu gapo ikutlah.
ilmu ngajar dulu tak pandai sangat baca kitab. Tapi lah ni Tuhan kau buka, kau hadap baca 10 tahun dah ni, Tuhan buka nampak dah. Tuhan suruh gini. Tuhan ada ajar atau gini lah ibarat kita. Dah, supaya masalah pergi kena ilmu perubatan orang. Dulu tak ada pandai apa. Kelah ni bahasa heran kak. Tak mana boleh kau pandai. Lagi mana boleh goyak beg ni. Tak erti kak. Hak ni Tuhan akan hajar kita apabila kita takwa kepada Allah. Nah, ni sepatutlah tiap-tiap ilmu apa pun kita kena takwa pada Allah Taala. Kamu dia kata wallahu a'lam. Takwa banyak teh aja dah. Kadang-kadang supaya dia tanya, "Hei baba, dah buat air tawar teh?" Pas baca ayat supaya belakang nah. Ayat tu supaya lah tapi rasa kadang tak supaya. Hak malam baru ni tu, ayat demo sikit. Hak sore tu akhir esok malam baru ni, nak duk kokok gitu. Nah, duk ngokok gitu kecek pun tak boleh kecek mana tuai besar dulu. Tuai besar gemuk dah. Lah ni kuru dia jadi penyakit semsau. Lepas tu nyakit kapok, lepas tu duk makan ubat tu. Lah ni jadi sepatut ubat duk tekan, dia duk kontrol dia, jadi sekuk dia tu. Tuai dia gitu, kecek pun bobo tu baik. Pada kecek yang kan nyakit pun dia kata mula-mula sekali, duk tanya kih pucuk kok mana boleh jadilah ni. Dia kata pucuk mula-mula tak ada apa leh. Dia kata dia duk 4 orang ngidai, lepas tu 40, satu hari petang hari tu 40. Dia cari pucuk tak temu, tanya pucuk kok mana boleh jadi ni. Cari pucuk pergi mari atau duk 41 hari saya rebah situ. Nah, rebah macam saya benda hitam tu rebah tong situ. Saya tu rebah. Pas dia pergi tolong saya. Start mari benda hitam rebah. Rebah pucuk situ. Pucuk situ mari mula tu jadi semsau, lepas semsau makan ubat semsau, lepas tu jadi kapok kok lain makan ubat, jadi banyak lajak. Pecah, tak apa. Nah, pergi buat air tawar lah. Anak ayat kata benda tu aja. Masuk buat air tawar. Dak buat sion dia tu buat supaya tu. Oi, hak tu. Lajak ubat tu. Mari lah ni. Berasa lajak ubat tu. Ubat lajak doa tu. Hak lain tak ada berasa hak tu sah. Lajak ubat tu ayat tu lajak ubat tu. Lajak ubat doa, maka ubat banyak doa. Slow ke ubat tu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mun takut Tuhan. Tuhan ajamu. Dah kita pun tak tahu yang mari hajar. Dia tahu ubat banyak doa. Ubat. Tahu lagu mana setara mana tu. Alhamdulillah. Dah. Tu hajar kita lagu mana sebab tu duk baca kitab je tu ada ajar. Ajar. Buka ni pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Ada. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Dan di atas Allah Subhanahu wa taala itu falyatawakkalul mu'minun, maka hendak menyerahlah oleh orang-orang beriman. Apa makna menyerah oleh segala orang beriman? Yathiqu bihi, berpegang dan bertupulah orang-orang beriman bihi dengan dia, dengan Allah. Tu makna tu falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yakni berpegang dan bertupu orang beriman dengan Allah. Sebab tu kita Islam jarang nak bunuh diri. Sebab kita ada tempat tupu, sebab kita ada tempat gantung, kita ada tempat pegang. Sebab itulah walau susahlah mana, walaupun payahlah mana, walau tak ada makanlah mana, tapi jarang orang beriman, orang mukmin ni nak bunuh diri. Sebab kita ada pak gantung, kita ada pak pegang. Siapa dia? Allah. Allah ni lah i'timad kita. Allah lah dikata mu'tamad, kita ni mu'tamid. I'timad kita kepada Allah. Tak kan? Orang kafir dia susah sikit kau Covid baru ni, banyak mana bunuh diri. Tak ada nak makan, susahnya kok tu nak kerja tak leh, kok ni nak kerja tak leh. Sebab nak kerja kok tu ni tak leh, payah bunuh diri. Senang. Tapi kita orang beriman walaupun susah teriak tu baik mata berah-berah pun tak tahu nak rasa, tak tahu nak duk, tapi Allah dah serah pada Allah Taala. Supaya datuk tua tu lah tak ada nak makan pagi-pagi pergi kutip kulit tu siapa makan, bangun malam duk tas jadah teriak tu ya Allah kerana aku ni duk tas dunia susah terlalu ni, susah sangat-sangat susah ya Allah, nak buat goma nanti nak wisne kun goyak Tuhan, teriak dengan Tuhan. Sebab kita dapat gantung. Lama-lama tu baik mata ni, mata wah jadah yo. Ni lepas tu biasa jumpa sore orang duduk di hak anjai berdekat dengan mikro hak anjai tu. Orang situ tu
Susah dulu susah ya tolu dulu ya susah dia ni nak makan nasi kutik letong sapah dah nak isap rokok mi ada mau tak tepi satu sapah patu mi tu kutik buka puasa dah pas malam 27 Ramadan dia teriak dengan Tuhan ya ta ya Allah kalau aku ni susah siapa setahun ni siapa aku nak kutik puting rokok ditonton sapah nak kutik makan letong sapah baik mumi umurku matilah paling seni matilah paling molek ayo doa dengan Tuhan kalau atau nak tahu umur lagu ni tak usah tahu ya Allah nyanyi seksa. Lepas pada Ramadan, lepas pada tu terima doa ya. Lepas tu mula awak nego huduh-huduh, lama-lama kau jaya, siapa kaya besar. Siapa rapat pagar teriak dengan Tuhan, kena kau kutik-kuting rokok betul siapa makan itu siapa. Kau ya Tuhan malam 27 Ramadan ya Allah. Kalau ku hidup lagu ni baik ku matilah aku. Duk gi pun tak ada guna. Kalau duk gi pun jadi baik tahu nak royak makan tak ada hina dia orang. Kena duk kutik leto siapa bukan dia, tak kan? Tu dia. Orang mukmin ada tempat tupu, tempat bergawi. Wa malana dan apa bagi kami alla natawakkala bosa tidak bertupu kami orang beriman Allah. Apanya bagi kita tak bertupu bagi Allah? Bahkan bagi orang-orang yang beriman kena tupu dan berpegang kepada Allah. Dah. Apanya wa malana alla natawakkala Allah? Aila mani alana. Tiada jenis yang menegah bagi kami orang beriman ni min zalika daripada dimakan itu dimakan at-tawakkuli ala Allah. Tak ada cara nak menegahkan kami daripada kami tak bertakwa dan tawakul pada tak ada menegah, tak ada galengi jenis menggalengi bagi kita daripada tak sewi kita tawakul ke atas Allah, tak ada. Bahkan kita kena tawakul dah, berpegang dengan Allah dah. Sebab tu rapat-rapat dengan Tuhan dah. Nak ajarlah apa ni, nak ajar kita ngaji dah, kita nak ajar. Tak ada siapa dia molek belaka. Nah cuma nak ajarlah hati masing-masing. Cuma duk ngaji siapa dia tak siapa, kecek supa belaka ni. Tapi hati siapa dia siapa tu nampak henguk supa ya, ngatik supa belaka tapi hati ni dengan Allah Ta'ala secara mana mayan apa supaya Allahu Akbar baca Fatihah sama tapi hati ya tinggi dengan Allah tu ya bahasa kan dia mau ni doa mudah jadi dia mau ni doa payah jadi dia mau ni bismillah pun kita bismillah pun dia tak nak bismillah kita tak jadi tu masalahnya hati kosak tu dengan Allah Ta'ala secara mana dah tu ya bismillah sebab tu mula baba kita dulu dia mau kata nampak tu Allah baba jilah ni kecek orang belah-belah buat tawa belah mula baba kita buat tawa kecek orang belah-belah buat tawa belah-belah sudah dah dia mau tahu kan mudah dah kelik jadi ya kata ku dak asah ya semalam dia kata mu tahu tak ku asah ku dua ku tiga lagi bismillah doa dengan Allah ku satu ku dua pas ni ku buat huduh-huduh gitu tak apa ku asah malam pas puak mu dak asah kau ni baik tu ya tak jadi ya tak. Demo bangun pukul 2, pukul 3 lagi dak ibadat dengan Allah semaya sunat taubat. Kalau mula buat itu sunat taubat, sunat hajat, maya tahajud, lepas tahajud dia baca dalail. Nak mula buat kita. Sebab tu ya berkat. Kalau misalnya dia nak sedap peluru, ya sedap dia kecek dengan kita buah, apa mula boy wahai buah. Ya kecek kadang-kadang guyak mari. Hak rapik-rapik lu tu nabi Allah ai mula mari kecek apa juga. Pukul 3 tak tidur kita susih daripada Allah. Daripada Allah ni dia orang kuat amal lagi. Kul hu 5,000 sehari daripada Allah. Ada tewah amal leh. Sedap itu tewah amal leh kita lagi tewah amal lain. Daripada Allah ni 5,000, satu waktu 1,000, zuhur 1,000, asar 1,000, ngorek 1,000, isya 1,000. Kena cukup kul hu 5,000 sehari. Tu berdeh tak masuk tu. Berdeh je tu tak berdeh aku nak baju tak aju lu ya tu. Bahawa berdeh aku nak pecah baju lu. Kerana saya baju. Sebab dia tak masuk. Kalau berdeh hacur baju, tubuh tak masuk. Ni demo siapa amalan. Lepas dia hebat tak hebat dia orang dulu tak nebel Allah ni. Kalau dia tengok kereta Ford Mini duk jauh sekilo. Pada dia isyarat sini pusing keliling ni. Golek-golek kereta Mini jatuh farik jatuh bukit lu dah. Amalan demo siapa dengan Allah tu mana demo tupu tu siapa. Wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Dan sungguhnya hadana telah menunjuklah ia Allah akan kita ni, kita orang beriman dan kita rasul-rasul ni. Ni
Bah kami orang beriman, kami nak lepaskah daripada tawakul kepada Allah? Bahkan Allah Ta'ala menunjuki jalan kepada kami, buka suluh jalan pada kami, buka jalan pada kami, hidayah kami, subulana, akan segala jalan-jalan kami. Nah tu waqad hadana subulana, jamak daripada sabila. Waqad hadana, hanya sungguhnya menghidayahlah ia Allah na akan kita orang beriman daripada rasul kita sendiri ni. Subulana jamak pada sabi tu. Subulana akan segala jalan-jalan kami. Tuhanlah orang menunjukkan jalan-jalan pada kami. Wala nasbiranna, dan sesungguh boleh kami tu sabar. Pertamanya orang panggil takkid dengan lamul ibtida', yang kedua takkid dengan nun taukid. Wala nasbiranna, dan sungguhnya ataupun hanya sungguhnya dapat boleh sabarlah oleh kami, dengan sebab Tuhan pertunjukkan kepada kami, dan ketika tu juga hanya sungguhnya kami dapat bersabarnya ala ma azaitumuna, di atas barang yang menyakiti oleh kamu hi kafir, na akan kami rasul-rasul ni. Kami rasul dan orang beriman, walaupun menyakiti setara mana, tengok apabila heret pada pasir, batu tak batu tah perut, heret dengan utah, heret dengan kuda, siapa menuluh kulit-kulit tubik air dalam ni, tubik darah, tubik air danau, tubik air nacu, heret di pada pasir. Patut bila kembali pada agama tok nenek mung, kembali pada agama asal, bila kata la, ku tak akan kembali. Ahad, bila ada kata lah tu ya. Nak kata mereka Allah Ta'ala akan capak boleh sabar dengan apa yang daripada orang-orang kafir duk menyakiti. Kemudian Tuhan wibuh di dalam sifat dalam hati orang-orang beriman boleh sabar. Tengok supaya Nabi Ibrahim, walaupun Namrud tu lepas dia naik pergi pada api, maka dia duduk dalam api. Jibril tanya, "Hei Ibrahim, mu nak minta tolong apa di hari ni?" "Ku tak ada nak minta tolong malaikat Allah. Hasbi Allah, madu akan daku. Ku cukup dah dengan Allah." Ni gapo dia? Sabar. Boleh sabar. Pas Nabi Musa sabar tak? Sabar. Siapa makan berapi sok le mulut. Tika ya heret janggut Firaun ke. Janggut Firaun, Firaun sakit nak otak hijan. Nate budak ni Firaun kata ku Firaun wa anak akak dah nyok heret janggut-janggut sakit siapa ku otak hijan. Dek. Pas tu panggil tok nujung semua. Kita kena bunuh dah budak. Hai, Masitah mari Asia kata, bunuh gana budak lagi bodoh Ku tak tahu cara bodoh tak bodoh hari ni. Ku nak tak wah apa, ku nak tak berapi. Asia dok karung, Asia dok persejuk. Budak lu ni ngano banyak tahu tumbuh ni. Tak apa, kau ya budak mah heret janggut-janggut ku sakit ni siapa ku otak hijau ni. Tak wah tu apa, tak berapi. Ya budak setara Musa tu tahu dah mana berapi, mana kau tahu apa. Nak slow gimmick tahu apa. Tapi malaikat minta apa pain tangik mai tahu berapi, mik berapi buh le mulau. Hak itulah lidah bagi Musa saat itu tak sasa kecek jadi telo-telo. Lalu itulah Musa saat ni kecek dengan Allah, doa ya Allah minta mahatalah saudaraku sebagai jadi nabi jadi rasul, kerana lidahku nak kecek dengan Firaun tak nak sedak dah. Hatu hatta harum mari. Tak jatuh boleh sabar di atas menyakiti orang kufar. Alama azaitumuna ala azakum, di atas yang mana menyakit jangan gini. Alama matu isyarat dan ma masdariyah. Alama azaitumuna, di atas yang mana menyakitilah oleh kamu akan kami. Maknanya alam azakum, di atas menyakiti kamu saat itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan di atas Allah Taala, tengok 2-3 kali dah ulang Allah tu. Wa 'alallah, dan di atas Allah Taala tu falyatawakkalul mu'minun, maka hendak bertakwa dan menyerah dirilah al-mu'minuna, oleh orang-orang beriman tak nak serahlah diri kepada Allah. Habis kat tu. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim, dan telah berkatalah oleh orang-orang yang kufur mereka itu akan Allah. Mereka kata nak orang ingkarkan Allah ni tak saya beriman pada Allah. Ia kata li rusulihim, bagi rasul-rasul mereka. Mereka kata bagi rasul mereka.
Kalau mu tak mau berimej pada kami, lagi pula kamu saat ni kucah kami, kamu saat ni tu kata kami saat ni tu duk beribadah, kami ni bodoh duk beribadah, turut tok nenek kami, bapak kami. Kata orang kafir kan speak sangat dah, dia berdesak sangat nak pergi taklih dah. Orang panggil habis jalan, dia kata pada fok-fok rasul tanah, lanukhrijannakum, sesungguh kami nak keluarkan kamu, kami nak hamakkan kamu, hei ar-rasul. Lanukhrijannakum, sesungguh kami nak buat tubikkan kamu, kami nak halaukan kamu, ya ayyuhar rasul, hei fok-fok rasul, min ardina, daripada bumi kami. Nama tubik lah, sebab dia kepik dah. Sebab Abu Jahal, dia nak lawan Nabi tak boleh dah. Dia kau lawan, kau kepik. Sebab ni, orang kena jaring, kena dadu bergaring. Apabila dia kacau, dia kau jeruk. Kau kacau, garing tu, kau kacing. Tak garingnya. Sebab tu kalau orang-orang nak kilas siku belakang, lepas tu dia mau bergaring tangi, kapal dia apabila dia kau gelepar, garing kau cikik. Kau gelepar, garing kau cikik. Supaya Abu Jahal, dia kau lawan Nabi, orang kau turut Nabi ramah. Kau lawan Nabi, orang kau ikut Nabi ramah. Kau kacing, kau kepik. Apa tak nak buat anak, nak hamak tu baik lah. Nak hamak fok rasul ni tu baik daripada bumi mereka, negeri mereka, tanah air mereka. Nak buat keluar tu baik, hamakkan rasul-rasul tu baik pada bumi mereka. Supaya fok Quraisy hamakkan Nabi tu baik lah kota Mekah kan. Nak bunuh Nabi, terpaksa kena bunuh lah tika ni. Supaya fok rasul-rasul yang telah lalu, apabila umat-umat mereka nak terima taklih dengan dakwah mereka, kemudian umat mereka dan pula kafir-kafir tadi nak hamakkan mereka tu baik daripada bumi mereka. Au lan ta'udunna, mu pilih lah. Mu nak tubik daripada bumi kami ke? Mu nak kami hamba kamu tubik pada bumi kami ke? Dia lagu mana? Au lan ta'udunna, ataupun kembalilah oleh kamu, hei rasul, kembali fi millatina, pada agama kami. Emo kalau mu tak siwi kami hamba kamu tubik pada bumi kami, negeri kami, kamu berimej, kamu kembali pada agama kami semula. Apa mana la ta'udanna, la tasiranna, sesungguh jadilah kamu itu, hei rasul, fi millatina, pada agama kami. Apa fi millatina? Dinina. Asalnya millatina tu pada cenderung kami tu. Gapo kami cenderung? Sembah beralah atau perkara kami cenderung. Sebab tu agama ni millah. Apa millah? Yakni satu perkara hak yang duk conong oleh seorang. Supaya kita terconong ke mana? Conong agama kita gismah pada Allah, ibadat pada Allah, bertuhan dengan Allah. Ada pun orang kafir conong pada sembah beralah tu panggil millah. Fa'auha ilaihim, maka beri wahyulah kepada mereka itu, kepada ar-rasul, rabbuhum, oleh Tuhan mereka itu. Wahyu gawa, lanuhlikanna zalimin, sesungguh selagi kami akan membinasakan akan mereka itu. Siapa dah? Az-zalimin, akan orang-orang zalim. Tengok. Jadi ayat ni duk bersakutnya masalah fok rasul duk kecek dengan fok-fok kufar ataupun orang-orang kafir di zaman mereka, kan? Zaman mereka banyak orang jahat, banyak orang dakwa pada Allah Taala. Kemudian ketika ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, kena tengok. Dah tengok, ya katanya wa malana. Dan sabitlah bagi kita apa yang nak kata bagi kami kalau Allah natawakkala 'ala Allah. Apa nak kata bagi kami kalau kami tak bertupu dan tak berpegang di atas Allah. Tengok. Wa kaifa dabitapo kalau aku la nak tamid ala Allah, la nak tamidu ala Allah, kami tak bertupu di atas Allah. Supaya kita demo wesawi makan air kita, demo wi makan wi minum kita, demo wi bilik wi tidur tah rumah demo, lepas tu kita tak lekat budi dengan demo, kita nak pergi dengan kau demo, kita nak buat uduh pada orang tu. Anak ya kita nak karuk, anak ya kita nak joli, anak ya kita nak kena. Orang tu biasa wi makan, wi minum kita, wi rumah kita tidur. Lepas tu kita pergi kena anak ya. Dah hati-hati ke? Supaya Allah Ta'ala betapa kami tak bertupu di atas Allah. Wa huwa, dan ia Allah ni, alladhi arsyadana, yang duk tunjuklah ia Allah akan kami. Tunjuk mana? Ila tariqin najati, gi kepada jalan yang gabak, yang kelepasan, jalan yang berjaya, yang lepas min azabihi, daripada azab Allah. Budi Allah banyak, wi nyawa kita,
budi Allah wi mata kita, budi Allah wi telinga kita, budi Allah wi kita boleh hidup sedap, wi rezeki, wi makan. Lepas tu kita nak lupa ke budi Allah yang besar kalinya, budi Allah wi lepaskan kami orang beriman dan rasul daripada azabnya azab Allah. Sebab apa lepas kami? Bi atba'i ahkami dini, dengan sebab ikut akan hukum-hukum agama bagi Allah. Dah wala nasbiranna ala idzaikum, dan kami sesungguhnya kami boleh sabar di atas menyakit kamu hai orang kafir. Lana bagi kami bil kalamis sayyi, dengan kala yang huduh wa ghairihi. Macam-macam lah kata begitu, kata tak pada rasul ke dak, rasul gano sesak dah kita, rasul go mana harta tak ada, rasul go mana anak yatim, dengan cakap pe yang huduh-huduh, cakap pe saat ni tu orang panggil dengan cakap pe yang gapo, yang mengejek-ejek, yang menggawa, yang mempelekehkan. Wa alallahi wahdah, dan di atas Allah Ta'ala saja gapo dak, yajibu an ya'tamidal mu'minun fi nasrihim wa hazimati a'daihim, dengan tupu pada Allah Ta'ala inilah boleh tolongkan orang-orang beriman dan pula boleh mengalahkan seteru-seteru. Dengan sebab pertolongan Allah dan berpegang pada Allah Ta'ala. Wa qala allazina kafaru rusuli, katana apabila orang kafir kata bagi rasul ni ayat ta tanah kata mati kukuk fok-fok kafir, kepiklah fok-fok kafir nah, wadaqat sudurul kuffari, dan jadi kepiklah oleh dada-dada bagi orang kafir. Wasa kepik weh, wasa berdesak, wasa sumak weh, bima qalahur rusulu, dengan barang yang berkatalah akan mereka itu kufar oleh rasul. Faqalu lahum, berkata rasul bagi mereka itu bagi kufar, la tatrudannakum, kamu nak lota kami, kamu nak hamak kami, min biladikum, daripada min biladina, pada bumi kami, kamu nak hamakkan kami ke daripada negeri kami, hatta na'udu ila dinina, hingga kami pulang klik pada agama kami asal, agama macam kamu semua berala, nawi kami klik situ, baru kamu tahmak kami tubik dalam kota, tahmak kami tubik daripada kampung, tahmak kami tubik daripada negeri kami, hingga kami itu kembali pada agama asal, yakni agama semua berhala. Fa auhallahu ila rusuli annahu sayahlikul jahidin, tuhawi wahyu wi tahu pada rasul tak apa Musa bin Mehai rasul, nanti tak lama sayahlikul jahidin, kami akan binasakan orang-orang yang ingkar, allazina kafaru, yang kufur mereka. Nah, Tuhan kata tak apa, kami dan Allah nak membinasa mereka dengan hatakan cik beliau, naik angin cik beliau, setengahnya bergepa bombing ataupun balik bombing lagi. Tengok. Tu makna kata fa auha ilaihim rabbuhum, maka mewahyulah oleh Tuhan ilaihim kepada mereka itu, pada ar-rasul, rabbuhum oleh Tuhan mereka, Tuhan tanah, lanuhlikanna adh-dhalimin, sesungguhnya rasul kami akan nak membinasa az-zalimin, akan orang-orang zalim daripada mereka itu. Siapa dia mereka itu? Ialah kena kepada fuak-fuak kufar. Apanya maknanya? Wala nuskinannakumul ardah. Nak kata lagi. Dan sesungguh kami nak mendiamikan kamu hai rasul. Tak apa. Demo tu nak hamak kamu, tak apa. Tak apa, kami akan binasa mereka. Tengok kau luk Tuhan binasa dengan mereka Jibril, mikkan kuku dia, colekkan tanah, buat naik langit yang cuh gemah tu kan, mati habis, tinggal kau luk saja. Tinggal Nabi Lut ya. Kalau kau samuk dak gelai sangat, Tuhan hantar angin cik beliung, pusing mereka. Hatta rumah mereka pusing siapa terakit habis rumah mereka, lari tak cukup tanah. Tu baik. Belum demo tu ya tak nak hamak kamu tu baik lebih min kamu rasa. Mun tak sabime, kami sendiri Tuhan kata kami nak membinasa mereka hingga tanah mereka tak ada. Kamulah akan mendiami di situ. Tu Tuhan kata wala nuskinannakum, dan sesungguhnya hanya sungguhnya kami nak mendiamikan kamu ya ayyuhar rasul al-ardh, kami nak mendiami kamu akan bombing tu. Tak apa, tak usah bimbang. Mereka nak hamak, hamak dulu. Bayang mereka tu tak ada kena bimbang. Kalau dia nak hamak mumpung, tak usah bimbang. Kami nak membinasakan mereka sendiri. Lepas pada kami binasa mereka, bombing itu kami nak mendiakan akan kamu. Nawi kamu duduk situ. Apa nak? Wala nuskinannakumul ardah ardahum, bombing mereka itu lagi kan datang kamulah akan duduk situ. Mim ba'dihim, apa mim ba'dihim? Ai mim ba'di halakihim, selepas daripada kami membinasa akan mereka itu akan agak al-kuffar ataupun al-jahidin ataupun al-zalimin. Sekarang tu buka pekos sikit dah. Pada tu hak pekos sikit dah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekor sikit dah. Allahu akbar. Jadi semalam dia kata wajib kena keluar kafarah ialah di atas orang mempunahkan puasa di dalam bulan Ramadan dengan sebab jima'. Kalau dia punahkan puasa Ramadan dengan sebab istimna', yakni dengan keluar air mani dengan tangan dia ataupun makan, wajib di atas man afsadahu bi jima'in kafaratun uli kafarah. Uli kafarah tengok. Mutakarriratun bi takarruril ifsadi. Kafarah saat ni yang berulang-alik ya, bi takarruril ifsad, dengan sebab ulang-alik oleh punah puasa dia. Misalnya tahun ni dia punah puasa, makna kata tahun ni juga dia punah puasa dengan jima'. Makna kata dia kena keluar kafarah, kena bayar kafarah saika, mana yakni satu orang marhamah. Makna dia kena merdeka satu hama. Kalau tak kuasa nak merdeka sehama, pasti dia kena gawa puasa 2 bulan tu teruk. Lepas tu misalnya do ya waktu tak ada sudah lagi, kamar digi jatuh pula jimuk pula. Mana tak berulang-ulang kafarah itu ataupun nak bayar kafarah seekor hama kalau ia salah 1 kali. Kalau salah 2 kali 2 ekor hama. 2 orang hama. Bermakna tak kalau ia pergi jimuk boleh puasa tu 3 kali, makna kata dia kena keluar, dia kena bayar 3 orang hama. Tuan kata kafaratun mutakarriratun bitakarruril ifsad. Wa illam yukaffir, dan jika tidak mengkafarah ia al-mufsidu, orang yang mempunahkan puasa dengan sebab jima', anis sabiki ay anil ifsadi sabik, daripada hak yang punah dia hak telah lalu tu. Yang telah lalu tu dia tak ada bayar lagi kafarah. Misalnya tahun ni dia jima' dah para puan ya, dia jima' isteri ya dalam bulan puasa. Orang panggil batal puasa dengan sebab jima'. Hak sengoti kena kafarah, yakni keluarkan seorang hamba, bayarkan seorang hamba, tak kuasa seorang hamba kena puasa 2 bulan. Dia tak ada uang lagi, tak ada bayar dera tu lagi. Ma'ahu, sertanya deh kafaratun ma'ahu, kafarana kainatun yang ada ia kafarah ni, ma'ahu sertanya, sertana ma'a qada'i zalika saumi, kafarah tu pun serta kena qada lah. Makna kalau ia bayar kafarah saja tapi ia tak qada puasa hak dia rusak, puasa dia punah, bermakna kata tak mada, tak sotah lagi, tak sepenuh bayar kafarah. Makna kafarah yang dia bayar, dan dia bayar seekor hamba ataupun puasa 2 bulan, tapi syarat kafarah tu ma'ahu ay ma'a qada'i zalika saumi, yakni serta dia kena qada tik puasa yang dia punah tu. Heran ni, hari ni misalnya tak puasa, pas hari ni puasa, lepas tu dia pergi jimuk retina ya, jimuk retina ya, jadi wati retina lah bulan puasa, batal puasa. Pas batal puasa berdosa tak? Berdosa. Lagi pula bukan sekadar berdosa, kena bayar dera sebab pergi jimuk lah bulan puasa. Pas tu bayar kafarah tu lepas tak dosa dia? Jawab tak lepas. Lagi mana dia tak qada puasa batal dengan sebab jimuk, maka tak lepas. Sekadar kata dia bayar kafarah dah, dia bayar sekah modah ataupun dia puasa 2 bulan dah tapi tak qada puasa dia lupa. Makna kata tak mada lagi, tak lepas lagi. Dah. Wal kafaratu, nak menyata kafarah. Dan bermula kafarah, yakni kafaratul jima', yakni bayar dera jima'. Sebab dia jima', isteri dia punah puasa dengan sebab setubuh isteri dalam bulan Ramadan. Wal kafaratu, dan bermula kafarah itqu raqabatin mu'minatin, yakni dia saat ni kena merdekakan seorang hamba. Kena merdeka seorang hamba mana? Mu'minatin, hamba yang beriman, ia hamba tina tapi hak beriman. Hak ni dalam mazhab Syafi'i kita. Nah kat situ. Ni dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi, harusnya dia merdeka akan seorang hamba walaupun bukan mukminah kafirah, sah di sisi Hanafi. Di sisi Syafi'i, apabila seorang dia gijimuk gigalau retina dia, setubuh retina dia boleh puasa ni puasa, lepas tu gijimuk retina dia berdosa, serta dia kena bayar dera kena keluar sekah hamba, seorang hamba saat ni tu hamba para puan yang mukminah ataupun yang beriman. Kalau tak ada hamba, mau tak ada hamba lah ni, tak ada dah, tapi khodeh tu ada. Khodeh mah ni orang kaya pakaikan khodeh, pakai kondrap cai.
Kenrap cai tu bukan khodeh, tu bukan panggil hamba, tu tak panggil tak. Tak ni orang panggil nari pereh. Pereh misalnya kafir dengan Islam pereh. Kamar dia hok kafir, hok orang Islam taweh, hok orang Islam taweh, hok Islam igat, maka nama tak tebuh mik, maka boleh wah tak, boleh wah hamba kepada orang Islam. Maka apabila kita gijimuk isteri kita dalam bulan puasa, yang pertamanya berdosa, yang kedua kena bayar dera kerana kita jimuk dalam bulan puasa. Gapo dera pertama kalau puasa, yakni kena bayar seekor hamba. Tapi syarat hamba tu hamba otino, hamba perempuan yang mukminatin, yang beriman kepada Allah. Ini mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab Hanafi, dia kata mukminatin kafiratin puasa. Atau kita tengok dalam Hanafi. Hak tu orang panggil ke? Orang panggil dera yang pertama. Lepas tu cari hamba siap dah dalam negeri kita, tak ada hamba seekor buta. Taning cari letan ni tanya hamba, tak ada. Gilik nara ada jual hamba, oi kawan nak beli hamba untuk nak merdeka, nak bayar dera nak bayar kesalahan kami jimat dalam bulan puasa. Tak ada taning, tak ada jalan, tak ada menara, tak ada. Dia tak ada cari siap dah 3 wilayah ni, naik sampai ke Bakok pun tak ada weh. Apabila tak ada, fasaumu syahraini. Ni makna kata syahmu syahraini, selepas pada kita bahas, kita cari hamba tak dapat ataupun tak boleh, maka bolehlah dera ayat kedua turun pada tertib. Fa tu fa li tertib. Fa pada fasaumu tu fa li tertib. Fasahmu syahrawana fasaumu syahraini, maka berpuasalah 2 bulan. Puasa 2 bulan ma'at tatabu'i, tulis molek, serta berturut-turut. Bukan kata ni puasa esok tak puasa, lusa puasa, tulak tu tak puasa, tulak tak puasa. Lagi puasa kena. Puasa lagu tu tak mada pada kafarah. 2 bulan ni 10 hari kena puasa hari. Misalnya kita puasa hari siapa 40 hari. Bawa hari 41 kita tak puasa, pergi puasa 42. Maka kira batal 40 hari tu. Syarat puasa bagi kafarah pasti kena berturut-turut. Bi ghairil fasli, dengan tidak ada perceraian. Apa itu? Syarat kena berturut-turut. In ajaza anhu, jika lemahlah ia seorang, jika ia lemah anhu daripada puasanya, puasa saumi, dah dia lemah. In ajaza, jika lemahlah ia seorang, al-mufsid saning, anhu ay an saumi syahraini ma'at tatabu'i, daripada berpuasa 2 bulan tu ya lemah. Apabila lemah, fa it'amu sittin, maka beri makanlah kepada sittin ni 10 orang. Miskinan, nisbah orang miskin, au fakiran, ataupun fakir. Dia saat ni tu kalau tak puasa nak bayar seekor hamba, seorang hamba, maka dia puasakan 2 bulan berturut-turut, tak boleh bercerai. Kalau tak puasa lah nak puasa 2 bulan, maka dia kena makan sittin yang miskinan au fakira. In ajaza, jika lemah lagi we nak makan pada fakir miskin, anis saumi, lemah daripada berpuasa, ili haramin, kerana dia tua, au maradin, ataupun dia sakit, biniyati kafarah, dengan niat nak bayar kafarah. Dia tu lemah nak puasa dengan sebab dia tua ataupun dia sakit, ni kena bayar kafarah. Gapo? Yakni kena bayar berat. Hak tu suku ulang lagi kan datang dia kata wallahu a'lam qadatullah. Nak ngapa lagi insya-Allah.